Jam dah menunjukkan 10.10, jadi kita boleh mula cikgu. Boleh. Silakan. Yang berusaha besar SK Kampung Muhibah, Encik Balia bin Aziz Ismail. Yang dimohon dan pentadbiran Hajat Nozita binti Zainal Abidin. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sejahtera. Bersyukur kehadrat ilahi kerana kita sama-sama dapat berkumpul secara online di Google Meet di taklimat dialog prestasi pemulihan khas bersama Ibu Bapa bilangan 1 2021. Untuk memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada ibu bapa kita yang masih ada atau yang telah meninggalkan kita, saudara mara, guru dan seterusnya umat Islam, dan agar majlis kita berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Amin. Sebagai pemula majlis, maknanya bila dekat ucapan pertama daripada kalau ikutkan kepada tentatif kita, ucapan. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Balia bin Aziz atau Ismail, Elias Ismail, Guru Besar SK Kampung Muhibah untuk menyampaikan. Silakan. Mic off. Mic off tu. Teknologi ya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Hasmadi selaku pengacara ataupun pengurus ataupun moderator pada pagi ini bersempena dengan majlis dialog ini, dan beliau juga merangkap guru pemulihan bagi Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah. Tahniahlah, terima kasih kepada Cikgu Hasmadi. Dan seterusnya yang berusaha Puan Hajah Nurzita, penekanan kurikulum. Jadi Puan Hajah seorang yang cekap, laju. Jadi sekolah lain tak buat lagi, kita buat dulu. Itu salah satu benda yang agak baguslah di Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah. Benda-benda yang akademik ke apa ke memang ke depan. Itu beruntunglah para murid dan ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah. Dan seterusnya kepada murid-murid yang awesome, yang saya kasihi, yang kenalnya bersemuka dalam 3 bulan, tapi saya kenali anda walaupun anda berada dalam kelas pemulihan, tapi anda merupakan murid yang awesome dan bagus. Jangan merendah diri sangat ya. Okey, dan seterusnya kepada para ibu bapa. Para ibu bapa yang hadir pada hari ini, saya ucapkan tahniah. Anda semua sebenarnya awesome. Memang terbaik. Kerana anda terus membantu anak anda menjadi guru di rumah, serta anda menjadi jurulatih di rumah, melatih anak-anak anda. Masa sekarang anda membantu anak anda untuk belajar dan terus belajar tanpa mengira penat dan lelah sebenarnya. Anda memang terbaiklah ibu bapa di rumah. Masa sekarang memang kami memerlukan anda. Sokongan yang padu daripada ibu bapa. Tahniah dan terima kasihlah. Ya. Okey, baik. Untuk itu, sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya khabar kepada anda semua. Apa khabar semua ya? Murid-murid dan ibu bapa. Apa khabar? Jawab sikit. Tekan mic. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Alhamdulillah sihat semua. Baik, tahniah. Itu yang kita nak. Sihat, cikgu.
Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Itu kita jaga kesihatan masing-masing, jaga diri, jaga keluarga. Sebab dalam masa sekarang memang kerajaan memerlukan kita ikut je SOP. InsyaAllah selamat ya. Okey, baik. Seterusnya, saya ingin mengajak anda merenung, berfikir sejenak lah. Bukan niat saya nak mengajar, bukan niat saya ni kata saya bagus ataupun saya sempurna, bukan. Kita nak berkongsi dan mengajak berfikir. Jangan merendah diri ataupun merasa kekurangan bila anak kita ni masuk pemulihan, bukan. Anak kita ada kelebihannya, kan. Cuma buat masa sekarang belum dapat atasi kelemahan mereka. Mungkin ada sesetengah bila menaik sekolah menengah baru dia boleh. Ada juga. Sebab saya belajar daripada kecil lagi, saya tengok kawan-kawan saya kan, darjah 5 pun tak boleh baca. Tapi bila naik sekolah menengah, tapi dengan sokongan ibu bapa lah, dengan sokongan para ibu bapa, doa ibu bapa untuk anak mereka ni, sebab anak dia berjaya macam anda semualah. Macam anda yang ada sekarang lah. Yang tak ada tu mungkin ada masalah lain ke, tak apalah. Nanti boleh sampaikanlah kepada ibu bapa yang lain. Ya, yang pertama ialah saya ingin mengajak anda semua kenal pasti apa kelemahan anak kita. Kita kenal pasti, anak saya ni kalau dia tengok tak boleh rupanya. Dia kena sebut. Kena sebut berkali-kali. Macam kita suruh dia membaca, kita suruh macam kita zaman kecil dulu. Masa saya kecil-kecil pun, mak bapak saya dia bukan pandai pun. Dia memang tak pandai, tapi dia suruh juga. Dia paksa, dia suruh. Hasil daripada suruh, paksa tu, hasilnya sekarang lah. Alhamdulillah lah. Sebab itu termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dia nak murid kita ni ataupun rakyat ni sentiasa berjuang. Ada daya saing, tak boleh kita cari apa kelemahan dia. Kelemahan dia tak boleh tengok yang ni, dia nak tengok macam ni. Dia nak buat macam mana. Sebab dari segi guru, tengok Cikgu Asmadi dia buat dengan TikToknya, dengan Instanya, dengan Telegrafnya, dah pelbagai. Ya. Dengan bantuan ada yang bertulis, ada yang berbentuk kuis, ada bacaan, itu. Tapi itu semua adalah tugas guru. Tapi di rumah anda sebagai ibu bapa adalah tonggak utamalah buat masa sekarang. Jadi saya ucap tahniah yang tu. Memang bagus saya tengok dalam Cikgu Asmadi punya Instagram kan, TikTok, murid tu ada dibantu oleh ibu bapa. Tapi sekali-sekala kita cuba lepaskan anak tu dia berdikari, macam itulah lebih kurang kan. Maksudnya bila kita dah jumpa kelemahan anak kita, tapi janganlah guna kelemahan tu pula, alah anak aku tak pandai lah, alah, jangan. Sebab apa? Kita beri peluang pada anak. Kalau bukan kita sebagai ibu bapa yang beri peluang pada anak sendiri, siapa lagi? Kita sayang anak kita ni. Kita bagi peluang, anak aku boleh ni. Tapi berdiri di bumi yang nyata kan. Boleh anak aku cuba macam ni. Sebab kasih sayang seorang ibu, seorang ayah tu lagi dia dekat, dia sampai. Dia akan rasa, bapa aku sayang aku ni. Mak aku sayang aku ni. Macam tu. Yang tu yang penting. Sebab kita pernah rasa kan, apalah mak ni masih marah je katanya kan. Sikit-sikit nak marah. Sebenarnya bila kita besar baru kita tahu. Dia marah sebab dia nak kita pandai. Kalau dia tak peduli, dia biar je. Lantak kamu lah katanya. Dah tak boleh udah le. Tak ada rezeki katanya. Mana mau gitu kan. Sampai besar. Tak ada rezeki. Kita usaha. Maksudnya tadi beri peluang kepada anak kita. Boleh ni, dia tak boleh kot ni, dia boleh kot ni. Sebab apa? Dalam hasrat KPM ataupun hasrat Malaysia ni, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dia tak kata orang tu jadi doktor berjaya. Tak. Orang itu jadi guru dia berjaya. Tidak. Dia jadi askar dia berjaya. Tidak. Dia menjadi orang yang berguna kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara.
Of course kalau kita Islam kepada agama lah. Dia nak macam tu. Dia bukannya jadi doktor, berjaya. Tidak. Sebab anda tengok, walaupun dia kerja pengutip sampah tau. Bukan kita nak hina. Kerja pengutip sampah. Tetapi dia main peranan. Jika mereka tidak kutip sampah di belakang rumah kita, apa jadi? Nampak simple. Dia biar 2 minggu tengok, kita pun dah unsing. Faham? Maksud itulah menjadi orang yang berguna. Lepas tu, bila kita dah jumpa kelemahan, insya-Allah dia akan ada kelebihan. Dia akan jumpa kelebihan dia. Baru tahu. Dia ni kalau tengok ini, dia dapat. Dia laju. Kan? Sebab tu kalau macam di rumah sekalipun, kalau dia main game, bukan tak baik main game. Tapi jangan salah guna. Sepanjang masa main game. Tak boleh. Tapi kalau dia sejam dia main ataupun setengah jam dia main, sebab dalam game setengah tu dia merancang ni, otak dia jalan. Mungkin dia tak tahu ABC tapi otak dia jalan. Ada setengah tu bukan kita nak tengok lah, kita nak kita nak belajar kan. Ada setengah tempat tu dia tidak boleh membaca tapi pandai dalam matematik. Sebab tu sekarang ni kita ada literasi dan numerasi. Tapi untuk murid sekolah rendah, dia kena kuasai semualah. Bila kita dah dapat ada kelebihannya, baru dia naik lah. Dia naik macam Cikgu Asmadi, macam anda semua, macam saya lah. Dia dah ada keyakinan diri. Yeah. Dan saya rasa saya tak nak cakap banyak lah. Saya rasa anda semua merupakan baik guru, baik penolong kanan, baik Cikgu Asmadi, baik ibu bapa, anda sebenarnya merupakan golongan yang membantu antara satu sama lain. Itu adalah lebih baik seperti anda buat sekarang lah. Sebab kita tengok suatu benda tu terus, ya ini macam ni. Kalau kita perlukan kepakaran, kita rujuk guru, telefon guru, kita WhatsApp guru. Jangan kita tak bagi tahu, sebab cikgu pun dia bukan macam malaikat lah, lebih kurang kan. Dia tahu. Dia tengok kakak Fida ni macam ni, dia dah dapat. Tidak. Dia mesti bila dia bagi tahu anak dia macam ni. Itu kita berkongsi, membantu untuk anak. InsyaAllah dia akan berjaya. Lepas tu bila semua ni dah ada, dah kita kenal pasti kelemahan, kelebihan dia, dah selesai semua, kita pacu diri anak kita. Tapi ingat, semua ini berkaitan dengan masa dan kesabaran. Ada orang, kita bagi seekor kuda, dia 2 hari je dah boleh tunggang dah. Ada orang, kita bagi seekor kuda 3 bulan tak dapat lagi. Dia tak sama. Sebab apa? Kita tidak boleh bandingkan anak aku yang ni darjah 2 ni dah tahu CP 12 dah. Jangan banding. Tak baik yang tu. Jangan banding. Saya minta maaf bukan saya nak mengajar. Ada anak ni bagi game kejap dia dah boring. Sebab otak dia tak sama dengan ni. Tapi kita tak boleh banding. Kita cari apa kelebihannya. Macam saya cakap kuda tadi. Bagi kat saya mau setahun baru boleh kot. Walaupun saya dah guru besar. Tunggang pun mula-mula mungkin 30 je. Kerpeh. Dia ada perbezaan. Sebab kalau kita tengok dengan mata kita sekarang ni, kita tengok. Ada orang tu, dia kerja dia buat sarang burung je. Dia buat sarang burung. Tapi macam-macam passion. Kan? Sebab itu, dia dah jumpa kelebihan dia. Anda tengok seni pertukangan tu yang lorek-lorek kayu kan. Kalau bagi kat kita, entah apa jadi. So buat Garuda mungkin jadi buah temikai macam tu, tak sama. Jadi saya lagi sekali saya mohon maaf lah jika ada kekurangan daripada saya. Tahniah lah kepada anda. Terima kasih kepada anda semua. Saya yakin 100% anak anda akan berjaya, dan program yang dilaksanakan oleh Pemulihan ni daripada KPM, daripada JPN, daripada PPD, daripada sekolah akan berjaya dengan bantuan ibu bapa seperti anda lah. Sebab lepas ni Cikgu Asmani dia akan terangkan beberapa program yang baru daripada KPM, dan kami telah berbincang
memang perlukan sokongan ibu bapa 100%, terutamanya dari segi nak ambil modulnya nanti, kena ambil. Yang tu kena ambil sebab itu adalah satu media lah. Sebab di peringkat kami sudah berfikir mungkin ada ibu bapa yang tidak mampu, ada ibu bapa yang ada kemudahan, ada ibu bapa yang tidak ada kemudahan. Bukan kata susah, tapi ada handphone pun satu kan. Jadi kita fikirkan bentuk modul ni adalah baiklah untuk masa lapang boleh buat, bila-bila masa boleh buat. Itu yang kami mampu bantulah para ibu bapa di rumah. Tapi jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Memang masa sekarang masing-masing kena kuat. InsyaAllah kita boleh jaya. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Good luck. Waalaikumsalam. Semadi lain tak ada ke? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada guru besar di atas ucapan sebentar tadi. Semoga nasihat dan perkongsian kita boleh ambil manfaatkan sepenuhnya lah untuk anak-anak kita. Dan seterusnya kita akan kepada pembentangan data. Okey, pembentangan data. Okey, baik. Saya akan bentangkan laporan pemulihan khas yang berakhir pada 31 Julai 2021 yang telah disampaikan semasa kontak time pada 12 hari bulan 8 2021. Sebentar ya. Okey. Berdasarkan data enrolment murid dan data murid pemulihan khas, keseluruhannya murid pemulihan sekolah kita adalah sebanyak 11.300. Ya. Dan bagi tahun 1 masih lagi tidak diambil, tahun 2 25%, tahun 3 15.7%, tahun 4 7.7%, tahun 5 8.5% dan tahun 6 7.1%. Jika kita perhatikan dia punya graf tu, insyaAllah lah tahun 6 makin lama dia akan menurun lah, daripada tahun 1, tahun 2, 3 naik, lepas tu dia akan turun sehingga tahun 6. Kadang ada penambahan ini adalah disebabkan murid yang pindah ke sekolah kita lah. Okey. Seterusnya ada data kehadiran dan penghantaran modul sepanjang PDPR. Yang warna hijau ini adalah kehadiran kelas PDPR secara online. Manakala ini adalah penghantaran modul. Alhamdulillah tahun 2 dengan tahun 3 memang banyak. Macam tahun 3 ni ramai tidak ada dalam PDPR, tapi dalam penghantaran pada secara online lah. Okey. Dan tahun 6 walaupun tahun 5 tahun 6 ni tak pernah hadir dalam kelas online saya, tapi modul dia ada. Jadi itu yang kita buat gabungan dalam PDPR, iaitu secara online dengan offline. Okey, pencapaian murid. Okey, untuk tahun ini tiada saringan pengujian sebab pandemik COVID-19. Jadi kami dah dimaklumkan tidak dapat untuk mengadakan ujian saringan sebab kita tak dapat nak kumpulkan murid untuk adakan ujian. Okay, isu yang saya dapati sepanjang PDPR
Okey, masih lagi apa yang tidak masuk dalam mata. Saya dah maklumkan kepada guru kelas tapi kita tak dapat maklum balas daripada ibu bapa jugalah. Yang keduanya, isunya adalah telefon pintar. Saya pun ada ibu bapa yang bagi tahu pada saya itu kadang-kadang satu telefon pintar tu berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Jadi itu adalah yang kita hadapi. Yang ketiga ni sikap ibu bapa yang tidak ambil berat. Tapi alhamdulillah lah yang dalam grup ni yang secara online ni alhamdulillah semua yang terbaik lah bagi saya. Ini adalah segelintir ada ibu bapa dalam kelas pemulihan anak-anak dia. Okey. Yang kedua ni isunya terbeban dengan subjek lain. Maksudnya dalam masa yang sama ada juga yang nak kena belajar. Jadi isu itu yang kadang-kadang mereka tak dapat nak masuk kelas online. Tapi alhamdulillah modul mungkin mereka buat. Dan yang ketiga, sepi tanpa beritahu tak dengar telefon ke, kalau telefon pun mesej pun tak balas. Ya. Jadi intervensi yang kita yang pemulihan yang saya lakukan adalah kerjasama ibu bapa, hubungan dua hala dengan bapa. Yang seperti yang kita ada sekarang ni, kebanyakan ibu bapa yang ada memang yang jenis ada hubungan dengan cikgu, sentiasa WhatsApp cikgu, jika ada masalah dengan cikgu, okey saya boleh bila-bila masa pun boleh, tak ada masalah. Yang kedua, perkongsian modul. Okey, perkongsian modul ni maksudnya ada kadang-kadang saya sharekan link YouTube, link kelas online secara terus kepada grup pemulihan. Itu adalah salah satu kongsi modul dengan guru-guru yang lain. Yang ketiga, bimbingan secara kumpulan. Okey, yang ini bimbingan secara kumpulan dan individu. Yang ini maksudnya WhatsApp secara personal, ada ibu bapa terima kasih, dan juga live chat bersama murid-murid. Yang ini murid-murid memang tanya setiap minggu. Kadang-kadang saya pula sibuk tak sempat nak buat. Tapi seronok tengok dempa ni sebab apa? Makin-makin sihat. Kadang-kadang ada yang besar lah. Yang ketiga, kerjasama dengan guru kaunseling. Kadang-kadang jika saya rasa tak boleh nak handle kes yang masalah ibu bapa ni, saya mohon kaunseling. Okey, itu saja. Terima kasih. Itu adalah pembentangan modul pembentangan daripada daftar saya daripada guru pemulihan. Okey, sekarang seterusnya kita akan lihat maaf, ucapan sudah ada. Ketiga iaitu program pembugaran literasi dan numerasi. Saya dengan ini menjemput penolong kanan pentadbiran Puan Haja Nozita binti Zaid untuk menyampaikan program pembugaran literasi dan numerasi. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Hasmadi. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Balia bin Aziz alias Ismail, Cikgu Hasmadi, Guru Pemulihan, dan seterusnya ibu bapa yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah ya atas tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan ke atas anak-anak ya, anak-anak kita bagi memastikan kecemerlangan mereka dalam akademik. Okey, salah satu tujuan kita berjumpa pada pagi ini adalah untuk saya ya menerangkan sedikit berkenaan dengan program pembugaran literasi dan numerasi. Okey, program ini melibatkan murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa, literasi itu maksudnya membaca dan menulis, manakala numerasi itu ialah matematik lah, dalam matematik. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini
telah melancarkan program pelaksanaan kurikulum atau singkatannya Perkasaku, dan antara elemen yang dimasukkan dalam Perkasaku ni ialah pemugaran literasi dan numerasi. Okey, apa tujuan pemugaran ini dilaksanakan? Iaitu untuk mengukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi dalam kalangan murid tahap 1 yang belum menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Jadi dalam situasi pandemik COVID-19 ni, pihak KPM melalui data dapat kenal pastilah berlakunya jurang pembelajaran, mungkin ada keciciran dalam PDP maksudnya murid tak dapat mengikuti PDP dengan baik, terutamanya murid pemulihan, kerana di peringkat negara data murid pemulihan ini agak tinggi ketika pandemik ini. Jadi salah satu inisiatif mereka ialah dengan mengadakan pembugaran literasi dan numerasi. Jadi Tuan Guru Besar dengan Guru Pemulihan telah hadir dalam taklimat ini, di mana pada hari ini pihak sekolah berkongsi maklumat dengan ibu bapa yang hadir pada hari ini, dan mungkin ibu bapa yang hadir boleh sebar luas juga bantu pihak sekolah kalau ada kawan-kawan yang tak dapat hadir pada hari ini untuk maklumkan berkenaan dengan program pembugaran literasi dan numerasi, terutamanya kepada ibu bapa yang ada anak dalam kelas pemulihan tahap 1. Jadi nanti murid-murid tahap 1 ni yang kita dah kenal pasti, Cikgu Asmadi dah kenal pasti, mereka ni akan diberi kit pemugaran literasi dan numerasi, iaitu modul kita akan bekalkan. Yang modul ni bukan sekolah yang bekalkan, tapi daripada KPM melalui PPD, dan PPD akan sampaikan ke sekolah. Jadi nanti bila kita dah terima, kita akan panggillah ibu bapa berkenaan untuk ambil modul ini, iaitu modul asas literasi bahasa Melayu dan modul asas numerasi versi bahasa Melayu. Jadi pelaksanaannya bila murid-murid dah dapat modul ni nanti dengan bimbingan guru pemulihan, ibu bapa juga ada peranan dalam memastikan pembugaran literasi dan numerasi ini berjalan dengan baik. Okey, jadi setakat ni pihak sekolah belum dimaklumkan bila kita akan terima modul ni. Tapi untuk makluman awal kita kongsi pada hari ini prosesnya nanti bagaimana nak laksanakan modul asas literasi dan numerasi ini. Okey, kalau kita lihat pada syarah alir, selepas hari ini ibu bapa dah terima maklumat, dan nanti bila murid dah terima modul itu, maknanya murid akan guna modul itu dalam PDP atau PDPR. Okey, pihak sekolah telah akan menetapkanlah matlamat dia. Mungkin 90% murid tahap 1 dapat menguasai literasi dan numerasi dengan baik. Selepas mendapat modul, kita laksanakan PDPR dan akan ada ujian pelepasan. Bila sekiranya murid lepas pada ujian pelepasan itu, pelaporan akan dibuat. Sekiranya ada murid yang masih belum lepas dalam ujian pelepasan itu, kita akan buat lagi pengukuhan dalam PDPR. Ini penting untuk memastikan semua anak-anak murid kita dalam kelas pemulihan ini menguasai kemahiran asas. Penting sebelum mereka masuk ke tahap 2 iaitu tahun 4. Jadi itu yang Cikgu Asmadi kata, bila masuk tahun 4, 5 dan 6, data murid pemulihan ni semakin berkurang. Itulah harapan kita. Jadi tahun 1 hingga tahun 3 ni, ibu bapa, pihak sekolah perlu mainkan peranan yang penting lah, sama-sama gambling tenaga untuk pastikan anak-anak ini dapat menguasai kemahiran asas ni. Bila mereka dapat membaca dengan baik, dapat mengira yang asas itu, insya-Allah mereka akan lebih seronok dalam kelas untuk belajar mata pelajaran bahasa Melayu, matematik Apapun literasi dan numerasi ni pentinglah sebagai asas dalam kehidupan kita. Kadang-kadang nak membaca supaya mereka tidak kalau pergi keluar tak tersesat, dapat baca signboard papan tanda yang asas-asas saja.
Jadi sekurang-kurangnya tahap 1 ni tahun 1 hingga tahun 3 dapat menguasai kemahiran asas ini. Jadi modul murid ini digunakan mengikut kesediaan dan perkembangan pembelajaran murid. Jadi apa yang ada dalam modul ini, dalam modul asas literasi bahasa Melayu dan modul asas numerasi ini dia ada panduan atau nota kepada ibu bapa untuk bimbing anak buat tugasan. Yang kedua, ada arahan kepada murid untuk menyelesaikan tugasan. Kemudian ada contoh di setiap tugasan. Dan kemudian juga ada disediakan QR code di mana ibu bapa ya boleh scan, boleh imbas QR code tu untuk lihat video pengajaran ataupun audio pengajaran dan juga ada senarai semak pencapaian murid. Jadi disebabkan pandemik ya, murid-murid tak dapat bersemuka dengan guru pemulihan. Jadi kami mohon sangat kerjasama dengan ibu bapa untuk dapat bantu sama-sama untuk memastikan anak-anak kita dapat menguasai kemahiran asas ini. Jadi bagi pihak sekolah juga amat berharaplah dengan kerjasama ibu bapa, PIBG, program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, jadi saya haraplah kerjasama daripada ibu bapa agar dapat sama-sama ya memberi bimbingan berterusan kepada anak untuk mendorong dan mengekalkan semangat belajar mereka. Tambah-tambah dalam situasi pandemik ini ya. Saya ada juga masuk ke kelas Cikgu Asmadi, live chat, Telegram. Memang anak-anak yang ada peluang dapat kesempatan, dia dapat belajar secara one to one. Maknanya Cikgu Asmadi dengar murid membaca. Itu adalah satu inisiatif yang baik dan mungkin anak-anak kita boleh diberi peluang untuk menyertai kelas-kelas seperti itulah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk makluman awal berkenaan dengan pemugaran literasi dan numerasi bagi murid pemulihan tahap 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Puan Haja Nolita di atas pembentangan berkenaan dengan pembugaran literasi numerasi. Ini adalah benda baru ya. Ibu bapa pada sekolah pun belum lagi sebab mereka KPM dimaklumkan KPM buat ini waktu sebabkan PDPR. Jadi mereka kumpulkan semua modul-modul dan mereka terbitkan satu modul untuk melihat keberhasilan murid tahap 1 khususnya. Jadi harapan pihak sekolah khususnya saya kita sama-sama dapat membantu anak-anak menguasai 3M. Dan saya percaya bukan mudah tapi yakin kerjasama ibu bapa dapat membantu anak-anak untuk menguasainya. Akhir sekali saya akan bentangkan perkongsian aktiviti PDPR. Okey, antara sepanjang ni yang paling utamalah aktiviti yang kita jalankan adalah modul. Waktu kelas ataupun boleh dikatakan setiap hari ada modul yang disediakan. Isnin, Selasa, Rabu kita buat bahasa Melayu, Khamis dan Jumaat matematik. Dan WhatsApp adalah platform yang saya gunakan untuk berinteraksi bersama dengan murid-murid dan juga ibu bapa. Yang ketiga ni Telegram. Telegram ni saya baru wujudkan sebab untuk adakan program membaca bersama. Itu yang saya setiap hari Rabu saya akan buat serabu jam 11 atas pukul 12 kita buat program Jom Santai Membaca. Alhamdulillah setiap minggu ada yang ingin nak baca dan macam seperti yang semalam minggu ini saya buat 2 kali. Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat atas permintaan murid-murid juga. Tahniah kepada Isyad dengan Anas kerana rajin baca guna buku Bacalah Anas. Dan seterusnya saya ada sharekan link pautan
iaitu daripada Akademik YouTuber Pemulihan Khas. Yang ini adalah link kelas secara live. Maksudnya macam saya buat dalam grup Telegram ni, tapi yang ini dia lebih guna kalau tak silap ataupun guna YouTube. Dan yang kedua ni, pautan YouTube ni adalah koleksi kemahiran pemulihan khas untuk murid-murid belajar secara kendiri. Ini adalah 4 aktiviti yang saya jalankan sebagai DPR. Sekejap ya. Okey. Dan akhir sekali penutup. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini. Jadi Cikgu Ahmadi, kalau ada soalan ke? Ada ibu bapa nak tanya soalan ke apa-apa? jadi sebelum kita tamatkan dialog prestasi kita pada hari ini, saya bukakan kepada ibu bapa untuk bertanyakan soalan atau ada kemuskilan, dipersilakan. Ada ibu bapa yang nak bertanya? Boleh, jangan malu. Kalau sebelum tu saya lupa nak maklumkan, dekat mesej tu saya ada letak link hadiran. Jadi mohon ibu bapa lengkapkan kehadiran tersebut ya. Dia ada kat in-call message. Kalau perasan dia ada box, macam box untuk kata tu. Untuk berkata. Yang bagi salam tadi kan, kat situ saya ada letak link. Link kehadiran. Ya, kepada ibu bapa ada lagi soalan? Cik Azmir, ada apa soalan? Tak ada cikgu, tak ada. Ada no ya. Okey, yang lain-lain ada? Puan Suhaida aja. Cik. Saya nak sebut susah ni. Assalamualaikum cikgu. Kita mulakan dengan Naidia. Ya, silakan. Soalan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ibu kepada Ahmad Isfihan Isyakif. Isfihan. Saya bukan nak tanya apa-apa, cuma nak minta maaf pada inilah barisan pentadbir lah, besar dan barisan pentadbir. Anak saya ni, Isyak ni, dia satu ya perangai dia tak minat subjek lain. Saya tak tahu nak buat apa. Saya minta maaf banyak-banyak. Dia minat ni kelas permata je. Sebab apa? Sebab kelas permata ni satunya mungkin dia punya apa dia macam matematik bahasa Melayu dia mudah kan. Dia senang nak jawab, dia senang nak baca, dia senang nak jawab. Itu kalau subjek lain dia macam banyak sangat kena menulis, kena mengira, itu memang masalah saya. Kadang-kadang saya rasa mungkin cikgu-cikgu lain rasa kecil hati dengan anak saya ni. Tapi itulah kelemahan dia cikgu. Itu satu. Yang kedua cikgu, saya nak bagi cadangan lah. Kiranya cadangan saya ni boleh diterima pakai lah oleh pihak SK Kampung Muhibah. Cadangan cara penyediaan modul tu. Ni lain daripada ni lah kelas permata lah. Maksudnya kelas aliran biasa lah kan, perdana. Boleh tak cikgu kalau modul tu kita kumpulkan semua subjek? Rasanya susah ke? Maksud saya
Kadang-kadang saya pergi ambil modul dekat sekolah tu, kita kena cari. Maksudnya berterabur modul tu. Itu satu. Yang kedua tu nak menghantar modul pun saya tengok modul tu terlampau banyak. Lepas tu macam berterabur lah sikit. Maksud saya, contoh kalau dua Al-Biruni buat satu modul, maksudnya buat satu binding untuk semua subjek. Cikgu, bolehkah cikgu fahamkan maksud saya? Takut cikgu tak faham. Biar saya respon ya. Ada dua itu je kan soalannya kan? Saya rasa itu je. Ya tadi okey. Setakat ni dua tu je lah. Okey. Baik, terima kasih Puan. Sebenarnya kalau kita ikutkan, tapi jangan terasa pula kalau saya cakap ni. Sebab tu setengah murid kita dah kena pasti dia kena masuk pemulihan. Sebab dia tidak boleh ikut orang lain pada waktu yang perdana tadilah. Jadi kita pulihkan dia dulu. Kita pulihkan dia dengan berbagai terapi lah. Di sini mungkin Cikgu Asmadi dah buat suatu benda supaya murid ni bila dia naik tahun 4 besok ataupun tahun 5 ke, dia dah boleh ikut macam orang lain. Sebab dalam sekolah kita ada satu kaedah yang sama untuk semua murid. Kemudian kelainannya ada dua tempat saja kelainannya. Satu di PPKI, satu di pemulihan. Jadi tujuannya masuk pemulihan adalah untuk dipulihkan. Tapi janganlah terasa bukan selama-lamanya benda tu bukan berbentuk kekal. Ya, betul. Jadi dia akan jadi masalah pada dia. Itu bila kita tahu kelemahan dia, lagi bagus sebenarnya. Maksudnya kita akan betulkan lagi sampai dia boleh ikut murid-murid lain sama berlari. 100 meter, 2 minit sama sampai. Macam itulah lebih kurang. Hasrat tu bukan sekolah saja. Yeah. Itu jawapan yang pertama lah. Yang kedua pula, kita tidak boleh buat modul tu digabungkan sebab satu cikgu yang berbeza. Satu. Yang kedua, bila untuk disemak nanti nak diceraikan balik sebab yang semak modul guru yang berbeza. Itu salah satu sebab lah. Kemudian kalau sekarang ni kosnya ditanggung oleh PIBG lah menggunakan duit kecemerlangan. Yang itu tidak ada masalah nanti bila kita nak buat kalau kerajaan benarkan lepas ni menggunakan duit PCG kerajaan, tapi itu belum ada kelulusan lah. Dia kena buat ikut subjek juga sebab dia tidak boleh bayar dengan satu, dalam tu ada 10 subjek. Dia kerajaan ni lain sikit dia punya tu lah. Tapi cadangan tu bagus. Cuma kalau ikutkan kita dah masukkan semua bahan tu dalam satu file. Dalam satu file tu dah ada nama kalau ikutkan. Kalau tidak disepah-sepahkan lah. Tapi bukanlah nak tuduh tuan-tuan kan. Ini maksudnya kita dah masukkan dalam satu file. Kemudian sebenarnya ada dua file. Bila pulang file satu lagi ada dekat tuan-tuan. Maksudnya segala modul masuk dalam tu dan ada tulis nama. Kalau ikutkan tak timbullah isu berterabur. Tapi kalau saya tengok hari tu pun bukan kita nak mana-manalah. Cikgu pergi susun balik. Cikgu kadang-kadang petang dia datang, dia susun balik. Kadang-kadang benda tu dah keluar isinya. Keluar daripada file tu tadi. Kalau ikutkan pada dasar operasinya, Puan ambil je file tu dah ada dah semua dalam tu. Kalau ikutkan sebenarnya masa susun memang kami dah masukkan. Kemudian jika file dah hilang lah, bapa buat hilang, kita masukkan dalam plastik. Semua satu set tu masuk dalam plastik. Kalau ikutkan lah. Itu saya respon lah. Saya minta maaf lah. Bukanlah nak kata menolak cadangan, bukan. Kita akan fikirkan. Cuma kalau untuk jadikan satu modul tu campur music ada, RBT ada, dia akan jadi masalah dari segi nak hantar, nak nguruskan. Cuma kalau macam ini kita cerita modul tadi, contohnya dia ambil yang BM. Maknanya waktu BM dia tak payahlah buat keluar yang lain-lain. Dia keluarkan BM saja. Itu tujuan sebenarnya sebab BM banyak waktu. Kalau macam RBT ataupun sains, waktu dia sikit. Jadi dia tak payahlah bawa modul yang BM sekali kat situ, sains sekali kat situ.
Jadi kita tak nak mengelirukan lah, lebih kurang macam tu lah. Puan, saya minta maaf lah jika ada kekurangan. Tapi untuk penyusunan memang kita masukkan dalam file. File tu dah lengkap ada dalam tu. Kalau tidak di inilah ya, Puan ya. Minta maaf Puan ya. Boleh Puan? Ya, cikgu. Betul. Terima kasih cikgu. Okey ya. Ha, Okey, idea memang bagus. Idea tu okey. betul. Cuma Sebab cikgu, sebab apa kan? Sebab sekolah saya buat macam tu, buat satu modul je. sebab buat lain satu pemerintah modul lainnya lain ni. Oh ya, betul. Satu modul untuk semua subjek. Sebab dia ada setengah sekolah, mungkin dia punya perancangan dia lain. Sebab kita ni nampak cuba puan fikir tak? Terbaik inilah. Budak tu dia bawa yang itu je. Sekarang yang ni hancur-hancur semua. Ataupun kalau kena air lah. Tumpahnya air. Satu tu semua tak boleh pakai. Kalau tumpah masa BM, kita minta BM je lah. Yang bahasa Inggeris tak kena. Tak katalah, bukan saya sengaja. Bukan saya nak ni. Bawa minum air, habis basah. Satu modul, 10 subjek, habis semua. Ya, betul. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Ya. Okay. Kita dah fikir masa-masa kalau katalah hilang tu, bukanlah nak kata anak anda akan buat hilang, bukan, dia hilang. Cikgu modul hilang apa? Semua alamak. Macam tu lah lebih kurang. Sebab kita tu nak jimat kos tu. Kalau asing-asing kan, kalau yang ni tak ada, cikgu tu print yang tu je. Kalau tidak, kalau hilang, semua nak kena print. Kalau ada 10 orang puan, alah kesian sekolah. Mana nak cakar duit. Ya? Okay. Ya, okey. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Sama. Terima kasih Puan. Okey, ada lagi soalan? Sama-sama. Ada lagi soalan? Saya buka lagi. Tadi Puan Suhaidah. Puan Suhaidah ada soalan tadi kan, nak cakap? Silakan. Tak ada cikgu. Ya. Tak ada, terima kasih. Ya. Okey, tak ada. Okey, baik. Jika tak ada, hal-hal lain daripada guru besar? Saya rasa saya pun tidak ada apa-apa. Cuma saya ucapkan terima kasihlah lagi sekali kepada para ibu bapa. Cadangan-cadangan daripada ibu bapa memang perlu sebab kalau ikutkan sarananya, ibu bapa sebagai guru di rumah, sebagai guru latih dan yang berada di medan PDBS sekarang ni, di rumah dia tahu medan dia macam mana. Sambil nak masuk lah, kalau ibu nak masuk kain dan semua masuk tu nak mengajar. Kalau dia cikgu, dia pun nak mengajar lagi kan. Itu salah satu cabaran yang cukup besar lah kepada anda untuk sekarang. Dan sekarang ni bukan norma baru lagi dah. Daripada awal tahun, daripada tahun lepas lagi kan. Cuma kita kalau ada apa-apa ni boleh WhatsApp, boleh telefon kita, yang mana boleh kita terima untuk tambah baik, kita akan tambah baik. Sebab yang utama sekali saya tengok SKKM ni, mak bapak dia bagus, supporting, kita nak semuanya ke arah murid. Semua kita pulangkan kepada murid. Sebab kita nampak itu adalah aset. Bukan setakat aset kepada sekolah, bukan kepada keluarga sahaja, kepada negara. Kita pun nak nanti anak-anak kita ni membangunkan negara lah yang kita ada sekarang. Mungkin kita umur 60, anak kita semua dah macam kita lah, cekap, mesra dengan orang pun. Itu bukan sebab kita bukan akademik saja. Kita dari segi sosialnya, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum pakcik. Kita nak macam tu sebenarnya kan. Ada yang bila jumpa orang dia jalan lagi tu kan. Tapi itu pula berkaitan dengan apa kecerdasan. Ada orang dia interpersonal, personal intern ni dengan orang dia boleh. Ada dia intra, dia dalaman je kan. Tapi kita kalau boleh bukanlah nak jadikan apa orang kata sempurna, tapi dia tahu dalam keadaan macam tuan-tuan sekarang lah. Kan macam kita sekarang ni, kehidupan kita tu nak bagi ke arah yang harmoni, istilahnya harmoni, kan. Tengok jiran ni susah, bantu. Tengok ada orang ni susah, bantu.
Sebab macam semalam masa kami baca Yasin tu pun saya bercerita dengan guru-guru, jika ada apa masalah sebenarnya dia adalah ujian bagi kita. Contoh datangnya, kita tengah makan kat kedai, datangnya orang yang bertongkat nak jual tisu. Kita rasa macam ujian tu pada dia, sebenarnya ujian pada kita. Kita pun sini ada RM2, sini ada RM3, dalam poket ada RM10. Bila orang tu datang, tu ujian lah. Tengok tisu baru RM1, ambil lah 2. Macam tu lah lebih kurang. Saya minta maaf jika ada kekurangan, tapi saya alukan jika ada cadangan-cadangan yang boleh kita tambah baik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, seterusnya penolong kanan pentadbiran Cikgu Zita, ada apa-apa nak tolongkan? Daripada saya nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada semua ibu bapa yang beri komitmen yang sangat baik membantu guru pemulihan, pihak sekolah bagi memastikan kecemerlangan anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Baik, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin yang telah menjayakan taklimat pada hari ini. Pihak majlis juga ingin mohon maaf jika ada keterlanjuran kata, kekasar bahasa, terguris rasa, dan segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang segala yang kurang atau kelemahan adalah dari kami insan-insan biasa. Mohon maaf dan memberi maaf. Sebelum mengundur diri, sama-sama kita membaca tasbih kafarah surah dan serta surah Al-As. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua ibu bapa. Terima kasih kepada guru besar, terima kasih kepada penolong kanan. Walaupun hari satu datang. Sama-sama. Terima kasih. Yang ini apa jangan lupa kajian. Kajian. Bye. Okey, tak apa. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Sama-sama. Salam cikgu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Jangan lupa yang kehadiran semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Salam semua.